Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanafi bin Ismail. Jadi hari ini saya akan bentangkan hasil pemerhatian tingkah laku berdasarkan projek pemerhatian saya yang baru-baru ni. Jadi dalam pembentangan saya ini akan merangkumi 4 perkara, iaitu definisi tingkah laku, pengesanan tingkah laku dominan, pengesanan tingkah laku sasaran dan yang terakhir adalah pra-intervensi. Jadi pertamanya kita tengok dulu apa itu definisi tingkah laku. Jadi menurut Lewis M. Baker 2001, dia mengatakan bahawa tingkah laku ni merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus atau tidak dalam keadaan sedar maupun sepada sedar. Seterusnya kita pergi kepada berdata murid sasaran saya. Jadi nama murid ni Nur Damia atau bukan nama sebenarnya. Dan umur murid ni iaitu 12 tahun. Asal daripada kampung Anam Perdana, Binjai, Kemaman. Dan murid ni dikategorikan murid berperkualan khas yang mempunyai masalah low function autism ataupun masalah autism ketidakupayaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada bagaimana untuk melakukan pengesanan tingkah laku dominan terhadap murid sasaran saya tadi. Jadi pengesanan tingkah laku dominan ni terbahagi kepada dua dulu, iaitu rekod naratif dan rekod semak. Jadi apa itu rekod naratif? Rekod naratif digunakan untuk merekod setiap tingkah laku murid yang kita perhatikan, yang kita dapat perhatikan. Manakala senarai semak pula ialah senarai item ataupun senarai tingkah laku yang kita perhatikan yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan kebolehan. Ini seterusnya, berikut adalah rekod naratif yang telah saya perolehi daripada murid sasaran tersebut, Nur Damia Azirah binti Suhaimi. Jadi daripada rekod naratif ni saya dapat mengklasifikasikan beberapa masalah tingkah laku yang Damia ni menghadapi. Pertamanya adalah bertindak agresif. Yang kedua, tidak fokus semasa sesi pengajaran. Yang ketiga, hyperaktif. Dan yang keempat, selalu ataupun suka mengeluarkan kata-kata kesat. Seterusnya, saya menyediakan borang senarai semak untuk mengenal pasti tingkah laku dominan yang ada pada Nur Damia tersebut. Jadi beberapa kategori dalam senarai semak ni adalah seperti tingkah laku destruktif, tingkah laku destruktif, tingkah laku hyperaktif, kurang tumpuan, pasif dan emosi. Jadi daripada senarai semak telah saya sediakan, saya mendapati beberapa tingkah laku dominan yang ada pada murid A ni ataupun Damia ni. Yang pertamanya, Damia ni suka membuat bunyi atau yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Yang keduanya, Damia juga suka atau murid A ni suka mengganggu guru menjalankan PDPC, dan dia tidak suka duduk diam dalam kelas, selalu hilang tumpuan semasa guru mengajar, kerap tidak menyiapkan tugasan, mudah bosan dengan aktiviti pembelajaran, tidak menerima teguran. Seterusnya, suka mengeluarkan kata-kata kesat. Tingkah laku dominan lain juga suka mengambil barang kawan tanpa kebenaran, menyuruh kawan menyiapkan tugasan, dan yang akhir sekali, suka tidur semasa guru mengajar. Seterusnya kita pergi kepada pengesanan tingkah laku sasaran. Jadi dalam ni saya menggunakan rekod kegerapan sebagai langkah untuk mengesan tingkah laku sasaran. Jadi apa itu rekod kegerapan? Rekod kegerapan ni merupakan rekod yang digunakan untuk mengira kegerapan sesuatu tingkah laku yang terjadi dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh pemerhati. Okey, berdasarkan borang rekod kekerapan dan pemerhatian yang saya buat terhadap murid A ini, dalam 14 tingkah laku dominan yang sudah senarai pendekkan, saya mendapati bahawa murid A ini telah mengeluarkan kata-kata kesat sebanyak 9 kali, yang mana ia menjadikan tingkah laku mengeluarkan kata-kata kesat ini sebagai tingkah laku sasaran saya. Okey, setelah kita memperolehi tingkah laku sasaran murid tersebut, iaitu mengeluarkan kata-kata kesat, kita akan teruskan dengan pra-intervensi. Jadi bagi proses pra-intervensi ini, saya menggunakan dua kaedah, iaitu borang persiapan masa dan borang rekod kekerapan. Melalui borang persiapan masa ini,
saya mendapati bahawa murid A tidak mengeluarkan kata-kata kesat dan kasar pada 5 minit yang pertama. Manakala pada 5 minit yang kedua dan yang ketiga pula, murid ini mengeluarkan kata-kata kesat sebabnya sebab murid A tersebut sukar mencari jawapan. Yang keduanya pada 5 minit yang ketiganya uh, sebab murid tersebut marah kepada kawan-kawannya sebab mengganggu beliau. Seterusnya, melalui borang rekod kekerapan pula, saya mendapati bahawa murid ni mengeluarkan kata-kata kesat pada 10 minit yang ketiga sebanyak 2 kali dan 10 minit yang keempat sebanyak sekali, 10 minit yang kelima sebanyak sekali dan 10 minit yang terakhir iaitu sebanyak 2 kali juga. Seterusnya pada 5 minit yang keempat pula, murid A tersebut tidak melakukan sebarang ataupun mengeluarkan sebarang kata-kata kesat dan sebaliknya pada 5 minit yang kelima, murid A tersebut sekali lagi mengeluarkan kata-kata kesat kerana dia tidak perhati dengan kawannya yang dirasa mengganggu ataupun mengganggu proses pembelajaran dia, dan seterusnya 5 minit yang terakhir tidak mengeluarkan apa-apa hasil ataupun apa-apa kata-kata kesat. Jadi cadangan intervensi saya bagi mengatasi masalah murid ni yang mengeluarkan kata-kata kesat ialah dengan membuat token ekonomi. Jadi menurut Hackenberg 2009, program token ekonomi ini dikenali sebagai sistem ekonomi kerana ia berasaskan sistem kewangan yang mempunyai nilai jika ditukarkan kepada benda atau aktiviti yang lain sebagai pengukuhan kepada murid. Menurut Hayati 2000 pula, membuktikan bahawa penggunaan sistem token dapat mempengaruhi tingkah laku dalam murid pendidikan khas. Jadi, bagaimana cara pelaksanaan token ekonomi ini? Jadi, token ekonomi ini dilaksanakan dengan guru menyediakan chip pelekat senyuman yang akan diberikan kepada murid apabila murid berjaya menyelesaikan tugasan dengan baik dalam jangka masa yang ditetapkan. Murid tersebut akan lekatkan chip pelekat pada carta yang disediakan oleh guru. Dan apabila carta itu sudah dipenuhi, murid token tersebut dapat ditukarkan pada sesuatu yang punya nilai ataupun sesuatu yang disukai oleh murid. Guru perlulah menetapkan harga backup reinforcers ataupun penugahan yang akan ditukarkan dengan token. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada soalan tak? Kata soalan, saya boleh akhiri perbincangan saya hari ini. Terima kasih.